Haiwan ini telah pun mengirim utusan untuk meminta bantuan kepada buaya tembaga tersebut. Jangan main-main. Haiwan pun diorang boleh mengirim utusan tau. Assalamualaikum dan hai semua. Okey korang, so hari ni topik kita adalah tentang buaya tau. Tapi cerita kali ni bukannya pasal buaya yang macam kita selalu nampak ataupun tahu tu. Buaya yang kita selalu nampak ataupun tahu tu, kebiasaannya buaya-buaya tu kan berwarna hitam, macam hitam keabu-abuan ataupun colour hijau lumut macam tu kan. Dan yang paling luar biasa pun sebelum ni, macam dekat dalam video-video viral adalah tentang buaya putih, di mana kisah-kisah buaya putih ni di sesetengah negeri di Malaysia. Tetapi kali ni topik kita adalah tentang legenda buaya tembaga tau. Jadi, kisah tentang buaya tembaga ni bukannya di Malaysia tetapi dekat negara jiran, iaitu dekat negara Indonesia, di mana dikatakan dekat Maluku. Maluku ni dekat Indonesia lah. Jadi dekat Maluku ni ada satu legenda ataupun cerita rakyat yang sangat terkenal tau berkenaan dengan buaya tembaga ni. Kalau selepas ni korang dengar cerita viral macam cerita dongeng lah, tak masuk akal lah, and macam-macam lagi, korang kena ingat bahawa masih ada lagi setengah daripada masyarakat Ambon yang masih lagi percaya bahawa cerita berkenaan dengan legenda buaya tembaga ni memang betul-betul kisah benar ataupun pernah wujud. Sampailah pada hari ni mereka percaya. Okey, jadi sebelum kita mulakan cerita, macam yang kita sedia tahu, buaya ni kan seringkali dianggap sebagai salah satu haiwan yang boleh dikatakan ganas, buas dan menakutkan. Tapi sebaliknya berlaku dekat Maluku tau, di mana dikatakan pada zaman dahulu dekat daerah Baguala hiduplah seekor buaya yang sangat besar dengan mempunyai warna yang lain daripada yang lain, di mana dikatakan buaya ini mempunyai warna kuning-kuning keemasan macam tu. Oleh sebab itulah buaya ini dikenali sebagai buaya tembaga. Jadi dikatakan buaya tembaga ni tak sama macam buaya-buaya yang lain tau. Menurut mereka, buaya tembaga ni tak pernah langsung memangsa haiwan-haiwan yang lain, terutama sekali haiwan-haiwan yang macam lemah ataupun kecil ni lah. Tetapi sebaliknya, buaya tembaga ni dipercayai sentiasa menolong ikan-ikan dan juga haiwan-haiwan yang lain. Jadi pada masa tu, buaya tembaga ni boleh dikatakan famous lah kan. Keberadaan ataupun kewujudan buaya tembaga dekat situ telah pun tersebar tau, sampailah ke pesisir selatan Pulau Baru, di mana haiwan-haiwan yang berada dekat Pulau Baru tersebut sentiasa hidup dalam ketakutan kerana dipercayai bahawa ada seekor ular yang sangat besar yang sentiasa memangsa haiwan-haiwan di situ, terutama sekali haiwan-haiwan yang lemah ni lah. Jadi dikatakan akhirnya haiwan ini telah pun mengirim utusan untuk meminta bantuan kepada buaya tembaga tersebut. Jangan main-main. Haiwan pun diorang boleh mengirim utusan tau. Jadi yang diutus adalah seekor ikan, di mana ikan ini perlu menempuh perjalanan yang cukup jauh daripada tempat tinggalnya, iaitu Pulau Baru tersebut. Dan akhirnya sampailah sang ikan di kediaman buaya tembaga tersebut. Jadi dikatakan kononnya dialognya macam ni tau. Jadi menurut ikan tersebut, "Hai buaya tembaga yang baik hati, aku datang daripada Pulau Baru untuk meminta bantuanmu." Di buaya tembaga pun jawablah, "Apa yang boleh aku bantu?" Lepas tu ikan tu pun jelaskan segala-galanya yang berlaku dekat tempat dia. Menurut ikan tu, "Selama ni kami semua hidup dalam ketakutan akibat kerana ada seekor ular yang sangat besar yang tinggal dan melingkar pada pohon di situ, di mana pohon tersebut melingkar dan melintang pada aliran air yang kami gunakan. Oleh sebab itulah kehidupan kami sangat tak tenang. Kami sangat memohon kepadamu untuk membantu mengusir ular besar tersebut." Dan tanpa berfikir panjang, buaya tembaga tersebut terus turutkan permintaan utusan tersebut. Maka mereka pun bersama-sama menuju ke Pulau Baru tersebut. Dan sama macam ikan tadi, buaya tembaga tersebut harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke Pulau Baru tersebut. Jadi dikatakan sesampainya sahaja buaya tembaga dekat tempat itu, buaya tersebut telah pun dipersilakan untuk beristirahat dulu dan dilayan serta dijamu dengan sangat baik. So daripada sini mereka macam cakap, let dulu, tak payahlah terus terjah ular tersebut kan, sebab yelah ada penat baru menempuh perjalanan yang jauh.
So kena bagilah buaya tembaga tersebut kumpul tenaga cukup kan. Barulah mungkin buaya tersebut boleh lawan ular yang sangat besar tu. Jadi keesokan harinya, buaya tembaga tersebut telah pun dihantar oleh seluruh ikan-ikan di situ untuk menuju ke tempat ular tersebut. Jadi pada saat mereka telah pun sampai dekat tempat tujuan, buaya tembaga tu telah bersedialah dan sentiasa berwaspada bila dia semakin mendekati tempat ular tersebut. Jadi tanpa mereka sedar, yelah ular kan macam boleh dikatakan antara haiwan yang licik kan. Jadi tanpa pengetahuan mereka, sebenarnya ular besar tersebut sudah pun memerhatikan kedatangan buaya tembaga tersebut daripada jauh tau. Dan daripada sinilah dia telah memasang taktik. Dalam diam dia telah pun datang mendekati, kemudian dia terus menjulur kepala dia, dan dalam sekelip mata sahaja ular tersebut terus melilit tubuh buaya tembaga tersebut dengan sekuat tenaga. Jadi pada masa tu buaya tembaga ni tak terus shock ataupun panik tau untuk terus melawan ular tersebut. Di mana buaya tembaga tersebut dikatakan tenang dulu, dia lag dulu, dia kumpul dulu tenaga dia banyak-banyak untuk membalas balik serangan ular tersebut bila dia dah bersedia. Jadi ketika lilitan ular tersebut dikatakan semakin mengendur, buaya tembaga tersebut terus mengambil kesempatan dengan terus membalikkan badannya di dalam air, dan ekor dia juga turut bergerak untuk memukul ular yang besar tu dengan sekuat tenaga. Jadi tak perlu menunggu lama, macam yang kita tahu memang buaya tembaga tu dikenali sebagai haiwan yang sangat kuat. Jadi, selepas saja itu berlaku, dikatakan ular tersebut telah pun kehabisan tenaga tau. Di mana ketika lilitannya semakin lama semakin lemah, buaya tembaga tersebut terus memukul kepala ular itu dengan sangat kuat, dan akhirnya dikatakan ular tersebut telah pun menyerah kalah dan meninggalkan pulau baru tersebut. Jadi dikatakan seluruh haiwan dekat pulau baru tersebut terus bersorak gembira tau akibat kemenangan buaya tembaga tadi. Jadi itulah kisah tentang legenda buaya tembaga yang telah pun tinggal dekat Maluku pada satu ketika dahulu. Dan dikatakan memang sampai sekarang masyarakat Maluku ni memang sangat percaya dengan keberadaan buaya tembaga ni dekat Teluk Bangkuala tersebut. Jadi walaupun kita rasa cerita tu macam cerita yang simple, ialah cerita rakyat kan, cerita legenda, tapi kebiasaannya cerita-cerita rakyat ni mesti akan menyampaikan moral of the story tau. Jadi dalam cerita ni dikatakan ada dua pengajaran ataupun ada dua moral yang boleh dipelajari daripada kisah buaya tembaga tersebut. Yang pertama, pesan moral dari cerita masyarakat Maluku berkenaan dengan buaya tembaga tersebut adalah jika kita mempunyai kekuatan ataupun kelebihan, kita perlulah gunakan ia dengan sebaiknya untuk membantu ataupun menolong orang lain. Di mana macam kita tahu, orang yang sering membantu akan mendapat banyak rezeki di kemudian hari dan hidupnya akan sentiasa bahagia dan bersyukur. Dan dalam konteks ni tak semestinya maksud kuat ataupun kelebihan tu daripada segi kekuatan fizikal. Boleh jadi dalam segi harta ke, dari segi ilmu ke dan sebagainya. Di mana kita tak boleh kedekut lah ilmu ke, harta ke ataupun dari segi tenaga. Kalau kita ada kelebihan tu, kita perlulah bantu orang lain yang sentiasa memerlukan bantuan kita. Jadi pengajaran kedua adalah jangan mudah menilai seseorang daripada luaran sahaja. Kalau orang putih ni diorang selalu cakap don't judge a book by its cover. Sebagai contoh, kalau dalam cerita ni kan watak utamanya adalah tentang buaya kan, buaya tembaga. Macam kita tahu dalam cerita ni buaya tembaga ni memang dikatakan sangat besar, sangat kuat dan mungkin ianya nampak menyeramkan. Tapi rupa-rupanya kita tak tahu. Walaupun ianya nampak menakutkan, nampak buas, tapi rupa-rupanya yang kita nampak menakutkan itulah yang ternyata baik hati yang boleh menolong kita ketika kita dalam kesusahan. So janganlah sewenang-wenangnya judge orang based on diorang punya luaran. Sebab kita tahu mungkin akan datang orang yang kita takut ataupun orang yang kita hina itulah yang akan membantu kita di masa akan datang. Okey, jadi itu sahajalah cerita berkenaan dengan legenda buaya tembaga. Nampak simple, mudah dan mungkin ada pada korang mungkin rasa macam alah cerita dongeng je. Tapi macam biasalah kita kena hormatlah budaya orang lain. Sebab macam yang Fira cakap, masyarakat Maluku percaya yang cerita ni memang betul-betul berlaku. Dan apa yang boleh kita ambil daripada cerita ni adalah cerita ini juga turut memberikan kita pengajaran yang baik. Macam apa yang telah Fira jelaskan tadi. So thank you so much kepada yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. Kepada siapa-siapa yang belum subscribe, jomlah subscribe, okay? So thank you so much and see you again next time.